Okey, hai. Hai. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Apa khabar? Kalau you all ada bersama dengan Kak Zu sekarang, boleh bagi satu. Okey. Apa khabar semua? Diharap semuanya sihat sejahtera. Masya-Allah. Pagi. Nampaknya bersemangat pagi ni. Walaupun malam tapi kita ada semangat pagi sebab apa? Forever Living ada di lebih 170 buah negara dan kita sentiasa pagi. Kerana semangat pagi ni sangat-sangat hebat. Bangun je terus nak bergerak ke sana ke sini kan. So kita kalau semangat malam kan, selamat malam. Semua nak tidur kan. Tak seronok. So selamat pagi. Okey, malam ni mesti semua dah teruja sangat-sangat ni. Tapi cepat-cepat panggil ramai-ramai join kita punya live ni. Bukan senang kita nak dapat membongkarkan rahsia hebat dari seorang leader yang bukan calang-calang tau. Kalau you all dengar cerita ni, Kak Azu baru preview dengan dia 2 hari lepas. Ui, rasa membara sangat-sangat. You all kena tunggu dari mula sampai habis. So siapa dah bersedia dengan Kak Azu? Bagi api. Bagi api banyak-banyak. Okey, jangan lupa juga dalam masa yang sama panggil semua team member, kawan-kawan, tak kira lah dia dah sign up ke belum sign up ke, ini cerita benar, bukan cerita olok-olok. Okey, kita panggil orang dia, bukan Kak Zu cerita sendiri-sendiri macam baca buku pentomen, tak ada. Ini kita panggil orang yang sebenar, dia akan cerita kisah peribadi dia sendiri, bagaimana beliau hari ini. Okey, so sebelum Kak Zu nak panggil lah kan orang-orang hebat kita ni, orang-orang tapi seorang je sebenarnya. Okey, seorang wanita yang sangat hebat bagi Kak Zu. Okey, Kak Zu sangat menghormati beliau kerana Kak Zu orang baru di dalam Forever Living. Tapi sebelum tu, Kak Zu kenalkan sedikit diri sendiri. Okey, nama Kak Zu Zuraida binti Chehab, merupakan bekas seorang jururawat dan kini Kak Zu merupakan full-timer Forever Business Owner bermula daripada Ogos 2020 sehinggalah ke hari ini dan alhamdulillah Kak Zu boleh capai ke tahap senior manager. Okey, dan itu cukuplah sikit sebab kita nak tahu rahsia orang lain sebenarnya, bukan rahsia Kak Zu. InsyaAllah untuk rahsia Kak Zu di masa akan datang. Okey, so kita punya jemputan khas yang sangat hebat pada malam ini merupakan seorang ibu muda, okey, daripada 5 orang anak. Okey, muda lagi tau, muda pada Kak Zu. Okey, ibu muda yang mana beliau memiliki 5 orang cahaya mata hasil dari perkahwinan. Kata beliau berkahwin dengan handsome Chinese man katanya. Okey. Tapi you bayangkan beliau berkorban dari negeri di bawah bayu terbang ke Semenanjung untuk bersama-sama dengan pasangan cinta beliau. Okey. Josh Pang. Okey. So percintaan beliau itu membawa beliau hingga ke Semenanjung dan beliau tinggal bersama dengan suami yang tercinta dan menguruskan perniagaan tradisional. Okey, dengan berniaga makanan laut di pasar. Okey, di pasar makanan laut di pasar bersama dengan suami beliau. Okey, dan sehinggalah beliau bertemu dengan Forever Living yang mana di dalam kesibukan beliau ni sebagai seorang isteri yang membantu suami di tempat kerja, sebagai seorang ibu yang menguruskan 5 orang anak di rumah ke sekolah dan macam-macam lagi, tetapi beliau masih ada masa untuk menguruskan perniagaan Forever Living dari mula beliau mengenali Forever Living hanya sebagai pengguna dan kini beliau melonjak naik setiap tahun dan bermula daripada tahun pertama beliau telah pegang segala insentif yang ada di Forever dan membawa kepada kemuncaknya pada 2021 yang mana beliau berjaya mencapai maksudnya beliau berjaya melahirkan 9 orang manager direct aktif di bawah rangkaian beliau dan juga beliau berjaya melahirkan 3 orang chairman bonus manager. Nak tahu apa tu? Sekejap lagi kita akan kupaskan kan. So, beliau telah dinobatkan sebagai Sapphire Manager 2021 dan juga CBM Level 2 buat kali pertamanya. Okey, pada 2021. Dan jangan lupa kita akan kupaskan bagaimana perjalanan beliau untuk meraih segala insentif-insentif yang ada di Forever hanya secara
part time sahaja. Okey? So dengan tidak membuang masa lagi, saya hendak menjemput sahabat, adik, leader, mentor yang sangat hebat ini, iaitu Sapphire Manager Fiona Bezul. Halo. Selamat pagi Malaysia, Singapura, Brunei. Selamat pagi. Apa kabar semua? Sehat tak? Tapi Kabar macam baik. Kak Zu tak memuaskan kita punya partisipan hari ini. Suruh dorang join lagi. Sebab kan nanti memang mereka akan jadi rugi tau. Tak ada dengar Betul. tips sebagai part timer tapi boleh berjaya dekat business Yes. forever. Lagipun Fiona adalah daripada traditional business tapi boleh buat ni business MLM. Okey. Betul tu Fiona. Memang besok memang rugalah ni. Kak Zul preview dengan Fiona. Okey kan, panggil Fiona tak ada masalah Okey, Kak Zul yang preview dengan Fiona pun rasa seronok sangat-sangat, teruja nak menyampaikan kepada yang lain sebenarnya. Sebab tu memang Fiona dah bersemangat tau. Dia dah tak sabar. Kak Zul tambah lagi soalan sebab saya nak bagi ini untuk orang. So nampak tak? Punya mindset Fiona ni nak memberitahu kepada semua orang Brunei dan di mana sahaja bagaimana beliau dapat meraih kejayaan di Forever dengan liku-liku kehidupan di Forever. Okey. Sebelumlah kita pergi jauh kan Fiona kan. Apa kata kita berkenalan terlebih dahulu. Siapakah Fiona Bezul sebelum Forever Living? Okey, so banyak yang mungkin belum tahulah saya siapa kan, tapi memang orang tahu saya ni orang berasal daripada Sabah, area Penampang. Siapa orang Penampang? Boleh letakkan kat situ. Siapa orang Penampang sila komen-komen komen. Saya pun orang Penampang. Macam tu. So sebelum Forever saya hanya membantu husband saya saja, iaitu family business lah, buat membantu dia dekat pasar menjual ikan. Kalau sesiapa yang pernah pergi pasar, yang pasar ikan tu, pasar basah kan, nampak kan semua tu pasar sangat kotor apa semua kan. So di situlah Fiona. Dan kami husband saya ni adalah family business lah, tapi sudah dirunkan oleh husband saya lah sekarang. Sebab dia adalah turun temurun tau. So bisnes ni sudah lama. Husband saya sudah 42 tahun. Dia daripada generasi dia punya datuk nenek. Saya rasa bisnes ni sudah berada 50 lebih tahun sudah. Jadi mereka sudah ada banyak pengalaman tentang bisnes ini, bisnes ikan. So memang orang punya customer basic pun memang sudah ada. Dan itulah saya sebelum Forever. Lepas tu kami melahirkan banyak anak lah, 5 orang. Yang comel-comel. Anak ikan tapi anak di rumah. Anak di rumah, ya. Itulah saya sebelum Forever, Kak Su. Okey. Kalau nanti dari semasa ke semasa kalau ada gambar ke apa, Fiona boleh saya tunjukkan. Okey. Mungkin orang teruja, mana ni kan. Okey. Tapi Kak Zu, kalau orang nak tengok saya punya gambar dekat pasar, orang boleh search my Facebook. My Facebook ialah Vion Una Boats. Kenapa saya letak nama Vion Una Boats? Sebab dia adalah spesifik yang orang cakap macam lain daripada lain lah. So saya suka nama tu. So saya pilih nama tu. So siapa yang boleh tengok dekat Facebook saya. Memang dekat sana ada banyak pengalaman tentang jual ikan, dan kamu boleh nampaklah situation saya dekat situ. Yes. Masya Allah, hebat nampak tak, jual ikan kadang-kadang kita rasa macam dia ni nak ketak dia ni nak ketak buat Forever kan. Betul. Okey, tapi kan bila Fiona kata tadi husband memang dah traditional satu family buat bisnes tu selama 50 tahun lebih kan. And then Fiona pun buat yang sama ikut suami sendiri. And then kenapa Fiona boleh tertarik dengan Forever Living ni? Dan pada masa tu macam mana husband boleh bagi Fiona ni buat bisnes Forever? Okay, actually first jumpa Forever ni, actually Fiona dah masuk banyak company lah. So memang sudah fed up lah, betul tak? Sebab kita makan produk, lepas tu orang cakap boleh buat bisnes, tapi bila kita buat tapi tak jadi. Sampai Fiona ni memang seorang yang sangat tegas lah, macam kalau nak buat sampai jadi. Tapi apa-apa pun tak jadi pun. Tapi lain daripada dekat Forever. Tapi saya kenal dengan Forever ni, kenal dengan satu owner bakery. Dulu saya ni suka buat macam muffin apa semua kan, sebab kita jual ikan kan sampai tengah hari je, lepas tu petang banyak masa tau. So saya sangat boring tau. So saya saya ambil masa untuk buat benda ni. So sekali saya masuk itu kedai bakery,
Itu tauke kan, dia tunjuk demo tuh aloe vera. Saya terkejut lah. Terkejut. Lepas tu tengok, aloe vera ni memang bagus tau. Memang sudah beratus-ratus tahun tau orang pakai. So, why not? Kenapa saya tak nak try? Betul tak? Sebab semua sekarang orang nak sehat. So, lagipun saya nak bantu husband saya pun nak jadi sehat. Sebab husband saya ni dia memang suka keluar dengan kawan, makan. So, saya sangat takut dengan dia punya kesehatan. So, saya rasa macam, ni boleh ni. Lepas tu makan produk saja tanpa fikir, saya tak nak buat bisnesnya. Saya nak sehat saja. Makan produk selama 2 bulan Kak Ju. 2 bulan tu, orang dah nampak dah. Dia cakap, Fiona, kenapa you lain? Ya kah? Saya sudah lain ke? Lepas tu, apa yang lain? Semenjak saya makan produk lain pun tak ada pun orang komen-komen ni. Ini forever 2 bulan saja sebab Fiona konsisten. Hanya konsisten. First kami buat Clean9 saja. Lepas tu konsisten produk yang aloe vera, Arctic Sea, vitamin C, semua yang basic lah. Yes. So 2 bulan kita konsisten, orang sudah nampak kita sudah berlainan. Lepas tu dia cakap, lepas tu saya tershare lah benda ni. Lepas tu suruh orang try lah. Try kan. Rupa-rupanya ini boleh buat duit. Lepas tu pelan-pelan pergi macam mana pergi marketing plan dia kan. So actually upline saya tu itu owner bakery kan. So dia tak buat bisnes, dia pun sharing je, dia tak aktif lah sangat. Tapi sebab dia banyak yang tak tahu, jadi saya pergi kepada direct yang upline lagi. So saya jumpa saya punya ni upline Wilfred. Sebenarnya dia pun tu dah dekat Nilai. Siapa nak beli kain ini curtain yang paling besar di Nilai ni sekarang, kedai dia lah siapa nak beli kain kan. So tapi sekarang dekat Nilai apa yang famous bukan curtain lagi, aloe vera. Kalau pergi kedai kita punya upline Wilfred, aloe vera aja dekat kedai dia display. Okay, so dari sana saya belajar dengan saya punya upline Wilfred. So di sana belajar slowly sampai satu masa memang income ada setiap bulan sebab saya suka sharing, pergi demo tau. Saya customer banyak itu restoran tauke kan. Saya pergi jumpa itu tauke jumpa tu buat demo. So saya suka buat demo kan, buat demo tanpa fikir saya pun tak ada niat nak buat macam nak untung ke apa, tapi suka kita share kan untuk nak orang sehat tu. Saya share lepas tu banyak orang membeli dah. Itu baru consumer tu Kak Ju. Income sudah 2,000, 3,000. So husband nampak lah, tapi dia cakap macam tu. Dia cakap kan. So tapi dia biar saya buat je lah sebab ada masa lebih kan. So saya banyak lah, tapi permulaan tu memang dia tak yakin lah dengan saya sebab grup makin besar. Di sana saya tercabar sebab ada banyak training, kita kena pergi training kan. Lepas tu saya tanyalah husband saya cakap, kita nak pergi training, saya cakap. So saya nak ambil cuti kan macam tu kan. So dia tengok saya, you boleh jadi leader ke? Saya sana sudah tercabar Kak Zu. Saya terus tunjukkan saya punya sampailah sekarang Kak Zu. Husband saya pun tak boleh nih, memang boleh lah forever. Memang boleh dah. Sebab sudah bagi dia banyak. Ni dapat Harley Davidson. Nanti kita tunjuk gambar Kak Zu dengan dapat Merce semua tu kan. Okey, nanti kita tunjuk. Itulah saya lepas kena forever. Hebat dengar bercakap je pun. You all tengok dia tak payah tunjuk gambar je, dia bercakap je. Boleh teruja semua dia yang dengar ni kan. Betul. Rasa teruja, bagi love. Okey. Bagi love kat kita orang. Baru ada semangat sikit je. Okey, macam mana bila of course masa Fiona berniaga seafood kan, itu traditional business. Dan sekarang Forever adalah MLM dan Fiona pun pernah ada pengalaman dengan bisnes-bisnes yang lalu, okey, yang mana Fiona pernah try. Tapi apa yang Fiona nampak di Forever ni yang best network ni? Sedangkan pengalaman lalu network tak jadi apa pun. Tapi apa yang best di Forever ni yang network yang Fiona boleh nampak best yang Fiona teruskan sampai sekarang? Okey, actually ada dua perbezaan tau dalam business tradisional dengan ini network marketing. So kalau traditional business ni saya tak nampak lah yang dia boleh pergi jauh sebab benar tau Kak Zu, sebab kalau kita business tradisional, kalau kita buka kedai saja kita baru dapat income. Lepas tu kalau kita tak buka kedai kita tak ada income. Macam tu lah life kita. Macam orang kerja juga Kak Zu, kalau dia bekerja dapatlah gaji bulanan, tapi kalau dia tak bekerja dia kena potong gaji kan. So ada life macam tu. So saya terfikir untuk membuat sesuatu yang I boleh ada macam passive income lah yang boleh kita dapat extra income yang boleh bantu kita punya masa depan tau. So tak sangka Forever ni kan dia lain daripada lain tau. Sebab tu saya pergi
pergi korek-korek kenapa Forever ni buat sikit tapi dapat banyak. Lain macam tahu dekat Forever. Lepas tu modal tak besar pun. Tapi lepas tu kita leverage kita punya masa je actually dekat Forever. Sebab kita belajar kan sangat simple. Dia punya marketing plan dari dulu sampai sekarang tak berubah-ubah lagi Kak Zu. Kalau company lain Kak Zu, ayo sorry lah bukan nak cakap company lain tapi sudah rasa kan. Betul kita sudah rasa kan. So, benda tu yang nak tukar lagi? Macam mana nak belajar lagi ni? Macam you rasa pening sangat nak fokus mana satu. Belajar yang baru pula. Belajar yang baru. So, dekat Forever, macam mana dia ajar macam tu juga sampai sekarang. So, business di Forever sangat simple. Lepas tu dia profitable, duplicable, sangat fun lagi. So, yang sharing-sharing saja tapi kita boleh dapat income. Tapi itulah kita mesti mau ada knowledge lah sebenarnya. Sebab itulah apa yang saya nampak dekat Forever, dia boleh dapat passive income. Contoh, saya selalu bagi tahu saya punya tim, saya cakap, you suruh dia orang tukar produk saja. Sebab kalau kita dekat Forever, kalau kita guna produk, semua ada kan, personal care, suplemen dalam skincare, semua ada. Kita yang kena pandai knowledge produk untuk macam mana nak deliver kepada kita punya klien kan. So apabila kalau orang semua sudah pakai, sudah orang sudah biasa dan dia akan repeat. You tidur pun you tidur pun masuk duit tau Kak Zu. Orang gosok gigi 10 sen, 20 sen, 10 sen, 20 sen, duit masuk. Cuci rambut 10 sen, 20 sen, masuk. Kenapa kamu tak nak buat bisnes ni? Sebab orang tak akan berhenti gosok gigi, cuci rambut, cuci muka. So lagi sekarang pandemik ni sangat lagi best sebab kita punya suplemen kan. Sangat kuat. So semua orang nak jaga kesihatan. So kita ni kena kuat lah Kak Zu. Itu yang saya nampak perbezaan. Dari segi perhubungan you dengan mentor, dengan upline pula, you rasa macam mana? Hubungan macam mana Kak Zu yang macam kan kita kan dalam network ni kan kita banyak dengan manusia kan, kita banyak dengan orang. So macam mana yang you nampak dari segi network marketing ni? Dalam Forever sendiri yang you nampak memang best sangat-sangat. Sangat best sebab you tahu kita punya Ladd of Rexmond kan, the Ladd of Rexmond dia selalu pesan kepada kita semua, the power of Forever is the power of love kan. So saya rasa dekat Forever semua mereka bagi kasih sayang. You know kalau kita dekat company luar, I tell you, kalau kita upline sekali tu kan, dia tak akan jaga kita tahu. Sebab siapa yang duluan dia akan naik atas tekan. Tapi dekat Forever, siapa yang kerja keras, siapa yang buat banyak dia dapatlah, betul tak? So tidak semestinya kita tak kayakan orang cakap saya kayakan upline saja, tak ada. Siapa yang rajin dekat Forever, you yang dapat. Macam downline kita kayakan diri sendiri. Betul. Downline saya cerita pernah override dia punya income besar daripada saya. So siapa yang bekerja keras dia punya income lagi besar. So itulah dekat Forever, dia tak semestinya nak kayakan upline sebenarnya. So hubungan kita dekat ni tak ada terjejas tau. Sebab kita tak ada terjejas. So itulah Kak Zu. Banyak jugalah aktiviti kami macam grup. Ada gambar ke nak share aktiviti? Oh boleh, saya tunjuk sekejap ya. Ni tak sabarlah ni nak tengok, rasanya ramai nak tengok gambar ni, tak sabar. Ini gambar sebelum pandemik lah kita. Dulu start ni kita nampak. Wah. Nampak tak? Nampak. Ya, saya besarkan slide saya. Kita buka booth, baru ada aktiviti macam ni happening. So, kita tengok. Ini dulu kita start Forever, kita memang sudah mengalami benda-benda begini semua. Sebab sekarang kan orang baru pun start juga. Macam mana? Dia duplicate cara kita tahu. Okay. Okay, ini aktiviti kami ya. Yang nampak tak itu? Kita punya Calita pun ada. Bersama dengan tim kan? So bersama dengan tim. So dekat Forever kita macam teamwork lah. Teamwork. So banyaklah ini dekat Sabah ya, dekat Sabah punya tim. Sangat mencabar jugalah Kak Zu yang time pandemik kan. Banyak stok dekat Sabah tak ada. So yang terjadi. So ini adalah boots ya. Banyak boots, memang di mana-mana pun ada boots, kami punya tim lah. Okay. Ini masa pandemik punya boots pun ada. Bukan setakat yang dulu belum pandemik pun buat boots. Masa sekarang pandemik pun masih buat boots. Tapi jagalah dengan SOP. Dengan SOP. Okay. Betul. Okay, aktiviti yang Kak Su, saya nak cerita yang Kak Su cakap macam mana kita punya gerak kerja.
perhubungan Yes, antara hubungan tim kan. antara So inilah kami dengan tim kami. Kalau kami berjumpa macam beginilah kami. Macam you tengok tak dekat Forever you tak payah serius-serius sangat. Kita macam happy go fun. lucky punya. So kalau kami buat event, kami akan buat macam ni lah. So ada buat Zumba. So orang macam happy tau. Wah, ini Forever memang bagus lah. Bukannya mau buat duit saja, nak untung duit saja. Tak ada. Kita mesti mau jaga kita punya circle yang bagus kan. So ada beberapa nih Kak Zoom. Kita punya dekat Sabah nih memang hebat. Dia orang punya tim memang hebat lah. Sebab kami pun ada buat event. Ini event sebelum pandemik lah kami buat event mobile spa. Memang banyak sambutan dia Kak Zoom. So memang ini kami ada dokter daripada USIM lah juga sediakan kami punya sijil lah. So ini ada coach kami. So kami buat aktiviti ini kami punya part 1, ini part 2. So kami sudah ada buat part 2. Dekat KL pun kita ada buat hari itu. So sikitlah kita bagi video, boleh tak? Boleh. Api-api. Video kami buat event ni. Tak bagi api. Nak tengok video ni. Ini dorang semua ni pasal facial skincare ni semua dorang ini hebat. Dekat rumah kan Fion? Rumah ke dekat center kan. Ini lelaki pun boleh buat Kak. Siapa lelaki ke perempuan ke boleh. Kelasa saja. Masalahnya. Okay, so ini saya nak tunjuk video ya. Okay. Tunjuk video sama dia. Ini event kami masa. Ingat tak ada sama tak? Ada. Okay. Oh, mobile spa. Yes. Nampak timbuk kan Fiona? Yes, nampak timbuk. Kita nampak senang tau guys. Kita kena bahagikan kerja masing-masing. Bila buat aktiviti macam ni, mereka sangat happy tau. So environment kita sangat bagus lah kita punya tim. Tapi sometimes ada juga yang tapi nanti kita cerita ya, Itu mesti kena cerita juga tu. Betul. Kalau tak cerita, orang tak akan faham. Kami rindu Kak Zu, memang rindu. Tak apa, lepas ni boleh buat dah. Kami kena dengan SOP lah. Muka cantik bukan semua menawan. Oh manisnya senyuman si Umanda. Tapuk-tapuk siku dalam bibir. Dengan lagu pun dah rasa cantik lah. Itu bukan masalah yang Kita buat penting event bagi orang lebih. Tak ada yang macam kita nak serius. Mobile ini kita guna semua skincare Filipina. Tidak ada pakai apa-apa produk dekat luar. Jadi banyak kan tu. Lagipun kami nak bantu wanita-wanita yang di luar sana. Yes. Dapat extra income juga. Mobile spa ni sangat membantu dia. Tengok apa dia orang buat. Short video je, dia tak lama, dia less than 10 minutes je ni. So kita kasih bakar. Tengoklah. Kita kasih bakar je. Kita bakar dia orang, you tengok dia orang memang guna itu produk lah, produk Forever. Semua guna produk Forever. Kak Zu, sampaikan Kak Zu. Saya kan penjual ikan kan? Ya betul. Saya penjual ikan. Saya cuci muka orang tahu saya jual ikan. Dia nak lagi repeat. Saya punya tangan untuk cuci muka dia. You tengok. Kuasa. Sebab dia tahu produk Forever ni memang bagus. Sambil kita pun ajar kita punya ni tim sambil dia orang facial muka orang kan. Dia akan bagi tahu lah tentang suplemen dalaman. Sebab kita punya luaran cuma 20% je. 80% daripada dalaman. So mesti kena suruh dia orang suplemen lah. So saya suruh dia orang akan buat cross sell lah selalu. So begitulah nak cari sisi kan. Betul.
Ini nak dapat 5 sisi ni. Cara nak dapat 5 sisi. Ini lebih 5 sisi Kak Zung. Banyak boleh dapat. Jangan cakap tak boleh ya. Sebenarnya tak boleh itu you sendiri yang bagi alasan. Betul tak? So kita buat event ni dekat hotel lah. Kita harap boleh buat lagi masa depan. Sure, mesti boleh punya. Ya. Nampak dia orang pun suka kan tu. Tengok dia orang dapat sikit. Oksigen dia bukan oksigen biasa. Dan dapat sedikit lagi kan. Dia daripada Dia diiktiraf. Ya, diiktiraf punya. Jadi orang pun senang bila dia keluar, dia buat dia punya sikit tunjukkan, dan orang buat trust dia orang lah. Hari itulah kami punya coach tu kita punya apa juga, kita punya member juga ada dia pun manager di sini. Okey. Tapi dia tak berapa ikut dia cuma mengisi lah. Dia banyak fokus kepada family juga, dia punya husband pun ada business. So slowly lah saya pun boleh tunjukkan dia cara yang apa macam mana saya buatkan. Betul. So ini tengok orang sangat happy dapat itu gelaran macam ni lagi. Dapat anugerah tu yang best tu. Nak dapat anugerah dengan tuan ni. Very fun ada macam ni punya event lah. Yes. Kita kena kreatif lah sebenarnya. Kita kena kreatif buat satu event. Forever ni ada macam-macam, kita kena pandai. Ya, kena pandai je, kena kreatif je. Kalau you tak ada buat, tapi dalam tengok juga cakap tu, you tak boleh seorang. Tak boleh seorang je. Yes. Suruh diorang masuk lagi, siapa yang belum masuk, partisipan belum lagi. Ini baru bunga-bunga dia ni kan tu. Baru bunga-bunga dia ni. Saya Nurish Abdullah. Saya sebagai coach Mobile Spa and Home Spa bersama dengan tim AVOS di Hilton KK Kota Baru Sabah. Kami berlangsung selama 2 hari, 9 hingga 10 hari bulan. Hari ini ialah hari last day. Okey. Tugas saya kat sini ialah mengajar kemahiran dalam bidang mobile spa dan memperkenalkan apa itu mobile spa dan home spa. Okey, apa yang saya ingin ucapkan di sini ialah saya ingin memberikan sedikit nasihat ataupun tahniah kepada kita punya peserta-peserta daripada kami batch pertama hingga hari ini adalah batch kedua. Saya ucapkan tahniah kepada mereka kerana memilih jalan ini untuk orang menjana pendapatan, menjadikan kejayaan untuk mereka. Dan nasihat saya juga ialah kepada peserta hari ini dan sebelum ini, grablah ilmu ini, pegang ilmu ini sebaik-baiknya dan guna pakai ilmu ini untuk kejayaan anda dan untuk menjana pendapatan untuk diri anda semua, kerana bidang seperti ini mampu membuat anda menjadi seorang jutawan mobile spa. InsyaAllah saya doakan anda berjaya dunia dan akhirat, dan insyaAllah kita berjumpa lagi untuk the next punya event dan ada kemajuan lain yang saya akan bawa untuk bantu anda. So apa yang saya ingin luangkan sini kepada wanita-wanita di luar sana yang masih mencari apa yang ingin dilakukan untuk menjana pendapatan, bolehlah berjumpa dengan penganjur AVOS ini untuk join bersama-sama kami menjana pendapatan, menjadi wanita hebat dan menjadi wanita jutawan mobile spa Malaysia. Selamat pagi semua. Saya Fiona Bozo selaku penganjur mobile spa dan home spa course by AVOS. Di sini saya ingin menyampaikan apakah misi dan visi saya menganjurkan program ini. Misi saya adalah untuk meningkatkan lagi kemahiran-kemahiran wanita di luar sana, dan visi saya pula adalah untuk membantu ramai lagi wanita seperti suri rumah, ibu tunggal, wanita yang bekerja ataupun wanita yang memang ingin menjana pendapatan sampingan. Dan justru itu mereka berjaya dalam bidang kecantikan ini. Dan saya berharap
dengan adanya kursus ini, Anda semua dapat banyak manfaat untuk masa depan Anda. Dan saya juga berharap the next batch banyak lagi yang akan hadir dan ambillah peluang ini untuk kita semua wanita berjaya di mata dunia. Dan jumpa Anda lagi the next post of Mobile Spa and Home Spa by FBOS. Thank you. Wah, semua semangat lah. Itu baru bunga-bunga saja mau bagi dia orang tengok-tengok macam mana nak jadi seorang yang kreatif dalam Forever ni kan. Mesti nak buat yang macam tu, tapi yang penting mesti menggunakan produk Forever. Betul. Dia bila dah jadi leader ni kena more kreatif sebab Forever ni ada macam-macam kan Fiona, Betul. kan. Betul. Tadi kita tengok yang offline yang cara pergi buka booth, edar flyers. Ni dia buat cara lain pula yang boleh menjana pendapatan dalam masa yang sama. Betul. Okey. Memang betul. Okey, kalau kita tengok kan macam Kak Zul tengok pencapaian Fiona pun ada adik-beradik yang ikut. Ada adik-beradik yang ikut. So macam mana of course lah macam Sifu pernah berkata kan, ada orang ditakdirkan jadi adik-beradik saja. Ada orang ditakdirkan boleh jadi adik-beradik, boleh jadi rakan kongsi. Bagaimana adik-beradik Fiona sendiri boleh jadi rakan kongsi Fiona dalam Forever ni? Okay, so memang orang siapa yang ada adik-beradik, betul-betul lah kamu dengar macam mana nih Fiona nak share ni. Mungkin bukan daripada Fiona saja, tapi kita ada juga contoh dekat Forever kan, adik-beradik macam CBM Naja, CBM Miza. Dari sana saya memang nampak orang punya pencapaian. So why not I do my adik-beradik itu tak? Tetapi kan biasalah kalau adik-beradik ni kan dia belum lagi belum percaya dengan kita permulaan kita buat tu kan, memang orang tak nampak kita, tapi itulah diri saya ini yang perlu kasih tunjukkan mereka yang Forever ni boleh buat kan. So apa yang saya buat kan, orang dah tahu dah saya pernah buat MLM banyak kan. Lepas tu abang saya, yang abang saya join Forever sekarang ni yang sudah mencapai CBM level 1 Marius Bozo kan. Dulu dia join pun setakat macam nak join je sebab adik-beradik. Ambil hati. Tapi ambil hati, tapi lama-lama dia nampak jugalah saya punya peningkatan, ada income masuk sebab kita ada grup kan, so selalu nampak dekat situ lah. And then dia biasalah kita bongkarkan rahsia, betul tak? Kita bongkarkan rahsia. Jangan marah ya abang, siapa abang, ada abang saya dekat sini tak? Kalau ada komen tapi jangan marah. Jangan marah, ni hari kasih bongkar rahsia habis. So, saya punya abang dia memang ada utang dengan PT-PTN yang sangat banyak So di sana dia nampak saya macam sudah ada pencapaian, cakap boleh pinjam duit tak? Tengok adik-beradik boleh pinjam duit nak bayar PT-PTN. Saya cakap you nak bayar PT-PTN, you buat ni Forever, buat betul-betul. I tell you dia sudah habis bayar, langsai habis dia punya PT-PTN selama dekat Forever. So dia sudah nampak lah Forever ni boleh buat duit kan. Dan dia sudah tukar kereta daripada Viva kepada Honda. Itulah. Memang sangat banyak lah pencapaian dia walaupun sedikit lah. Dia pun dia tak lawan cakap punya, dia ikut saja. Ini yang kita penting dalam kita punya tim tau. So kena ikut cakap, jangan melawan cakap. Kan? Walaupun adik. Walaupun adik saya adik muda dia umur 40 lebih saya masih muda, adik kecil boleh ajar abang, tapi yang bagus kan, yang itu bagus adik-beradik. Dan kepada lagi satu orang adik-beradik saya itu Emily Bozo, dia memang sudah lama dekat Forever lah, tapi dia pun tak nampak lagi sebab dia berkahwin, dia pun ada anak sendiri, lepas tu dia busy, dia ingat kerja makan gaji tu cukup dia, tapi dia kerja shift lagi, tak cukup masa. Sebelum ni Kak Zu, dia punya Facebook, I tell you, semua negatif. Sebelum Forever lah, negatif. Saya marah. Lepas tu bila dia macam diuji dengan kesihatan, betul? Dia actually dia diuji dengan kesihatan dengan penyakit buah pinggang dan pernah pergi berubat dengan Profesor Aziz tau. 1 bulan lebih. So dia pernah pergi berubat dekat situ. So sekarang dia ada peningkatan lah. So makanan tu sangat penting lah. Dan kita punya lifestyle lah mesti mau tukar lah. So sebab dia stres dengan dia punya keadaan keluarga dia sekarang adalah seorang ibu tunggal kepada 3 orang anak lah. So dari sinilah dia sudah rasa
di mana dia punya hala tuju dia sudah nampak saya, so dia nak ikut saya, follow saya dan ikut cakap saya. So tengok memang dia sudah nampak saya dekat Forever sudah lama, tapi dia tak betul-betul fokus. So bila dia sudah diuji macam tu semua, dia baru nak buka hati dia. So kalau adik-beradik bolehlah kita marah-marah kan. Tapi kalau dengan tim yang lain tu kena jaga hati Kak Zul. Senang nak jaga kita punya tim punya hati tau. So betul. Tapi kadang-kadang kita apply nih Kak Zul. Kita pun pernah buat salah sebenarnya, tapi kita tak tahu, betul tak? So saya minta semua dekat tim saya cakap, kalau you nampak saya buat salah ke, saya tidak macam ada something wrong yang saya sudah salah buat, kamu kena pesan kepada saya supaya saya boleh berubah. Macam itulah. So PA saya selalu adalah my downline juga, iaitu CDM Shalita. Saya memang respect dengan CDM Shalita kerana dia selalu memberi nasihat kepada saya. Dulu saya punya penampilan lain daripada lain tau. Dia ubah saya, cakap you perlu pakai macam ni. Sebenarnya saya tak suka cantik sangat saya suka simple and easy saja kan. Tapi dia cakap sudah ke tahap ini, you kena ini macam. So memang bagus kan ada satu orang yang bagi kita satu nasihat lah. So meneliti. Meneliti gitu. So memang banyak pengalaman lah saya dengan Shalita, sebab actually dia bukan cakap kami kawan pun sebab kami punya anak sama sekolah macam tu. Saya suruh dia join Forever pun saya tak paksa dia sendiri yang bergerak dekat Forever. Saya jenis yang tidak memaksa lah macam, tapi bila dia sudah nampak saya berjaya, dari sana dia pun nampak. Dia nampak saya, dia pun dia bukan direct dengan saya belajar, dia pergi upline juga. Dia pergi Wilfred sana, dia pergi Wilfred tanya. Lepas tu barulah kita dia ada betul-betul lah nak buat, baru kita berjumpa selalu coaching macam tu lah. So banyak banyak pengalaman Fiona ni sebenarnya. Betul. Mungkin bukan dalam tim saya saja, tapi mungkin dalam tim orang lain pun pernah terjadi. So kena pegang rules lah actually kan Kak Zul dekat Forever ni. So memang kita thank you kepada kita punya BO ni Datuk Desmond, BO sistem kita memang senang follow. Kalau without this system kita mungkin tidak ada pencapaian dan hancur betul. Tiada nilai yang diorang pegang. So memang kita thank you kepada kita punya BO founder Datuk Desmond. So memang terima kasih lah. Walaupun you tengok Datuk Desmond dia sangat humble tau. Kita ni Kak Zul, kita ni sudah cicit-cicit dia tau, tapi dia masih lagi mampu. Keturunan ke berapa dah. Dia nak bantu kepada kita semua. So dia adalah satu orang legend tau. So saya pun nak jadi seorang macam legend untuk I punya tim begitu. Tapi cabaran banyak juga Kak Zul, betul tak Kak Zul? Nak jadi legend bukan mudah. Bukan mudah, sebab lagi-lagi kita supplier manager, kita punya line sudah besar nanti ada manager yang akan mungkin kita lebih kepada dia akan jadi macam dia lebihkan dia begitu. Tapi saya sudah mention awal-awal kepada saya punya manager semua, jangan tolong rules 1 to 8 jangan ada ni yang hasad dengki lah apalah, sebab I tell you dekat Forever tiada upline yang nak downline. Lepas tu jatuh, betul tak? Tak ada. Semua upline nak downline dia berjaya. Semua nak berjaya. So pada upline, kalau upline tegur kamu itu macam tegur-tegur tu, you macam kalau you tak boleh terima, you kena ambil masa untuk hadam tau. Kena hadam. So macam kena terima lah, betul tak? Kadang-kadang macam kita punya cousin sendiri pun kalau kita tegur-tegur pun kan Kak Zul, dia macam terasa. Lepas tu dia akan bangkitkan semua yang kita punya dia keluarkan kita punya ni. Semua cerita-cerita lama. Kita semua salah, tapi dia tidak pernah tengok kebaikan kita. So betul. Ya, betul tu Fiona. Memang penting tau. Kita tak tahulah, dalam bisnes lain tak pernah cerita pun ada rules ke, ada sistem ke, tak pernah. Tapi thank God lah bila kita dekat Forever dan especially dalam BO International ni, Datuk Sifu dan Simu sendiri dah sediakan satu sistem yang sangat-sangat best, sangat-sangat hebat, yang mana dia dah pegang, untuk kita pegang. Kalau you rasa macam tadi Fiona ceritakan, mulalah ada yang terasa, so back balik ke rules. Jangan berfikiran negatif. Cara dia macam mana? Back to your upline, semua tu bercerita. Jangan duduk seorang kan. Betul.
baca balik tu rules 1 to 8. Mungkin you tak ada pernah masuk kelas pun. Mungkin orang yang jatuh tu mungkin dia pun tak pernah tahu pasal 1 to 8. Yes. So rules tu Betul. Ah. Memang orang kata Fiona pun pernah cerita, dia kata dalam siapa orang baru yang masuk dalam team mesti kena tahu dulu rules 1 to 8 dan sistem BO International 933. Yes. Ya, Kan? kebanyakannya orang baru yang kena ni, yang macam tu lah. Kalau orang lama dia masih okey, dia boleh terima lagi. Sebab saya orang lama pun banyak yang sekarang orang cakap network marketing banyak yang people go, people come. So dalam tim saya pun banyak yang macam tu, yang ada yang pergi lepas tu datang balik sebab dia nampak dekat Forever ni memang boleh buat bisnes. Lepas tu dia nampak yang kasih sayang banyaklah dekat Forever ni, bagus. Dia boleh datang balik. So kepada orang baru you kena hati-hatilah sebab you jangan pilih upline lah. Oh, diorang punya tim macam ni. Jangan pilih upline. Itu adalah daripada diri sendiri. Yes. Kalau diri sendiri tidak berubah, you mana-mana pergi upline pun you masih macam tu, you tak akan pergi jauh. So kena telitikan diri sendiri dululah. Betul tu Fiona. Sebab tu kita ada sistem yang akan jaga diri kita diri sendiri dulu. Lepas tu janganlah pula kita nak pergi cerita upline ni macam ni, upline ni macam ni, upline ni macam ni. Sedangkan masalah tu kalau kita cerita, masalah tu nampak kita yang buruk sebenarnya kan. So dia nampak kita buruk semua. Macam tu. Tapi actually kita tak perlu cakap kan Kak Zu, tak perlu cakap pun. Orang lain dapat menilai. Dia akan nilai orang tu. Macam contoh, macam mana cakap contoh. Okey, kalau orang tu memang sudah berjaya, dia ada pencapaian yang bagus, sangat positif. So orang yang kasih jatuh dia tu macam memang dia selalu bercakap negatif apa semua kan. Dekat yang saya cakap tadi lah, kalau kita post something yang bad dekat Facebook, orang akan baca, orang akan tahu you ada masalah. So orang akan tahu siapa yang ada masalah sebenarnya. So saya cakap lebih baik jangan fokus kepada masalah. Fokus kepada penyelesaian, macam mana nak selesaikan. Kalau you ada masalah dengan macam you punya upline ke, you punya sideline ke, mesti bincang sampai, sebab setiap masalah mesti ada masalahnya. So semua orang pun melakukan kesalahan. So bagi peluang untuk bekerjasama. Apa yang tak betul tu diperbetulkan. Betul tu Fiona. Dah tahun ni kan tahun teamwork. That's why betul-betul teamwork kan. Kalau tak ada teamwork semua tak jadi Mia. Betul. Okey, kalau tengok kan masa banyak Fiona punya gerak kerja banyak offline, betul? Pada permulaannya kan. Betul. Tapi bila 2020 ni kan, start saja 18 bulan 3 2020 lepas kita punya BO dinner tu, okey, tiba-tiba lockdown. Aduh, macam mana kan? Macam mana Fiona berubah daripada offline kepada online dan juga yang bestnya tu dapat pencapaian banyak pula tu, tinggi pula tu masa pandemik ni. Apa yang membuatkan pencapaian tu melonjak naik? Okay, so kita memang thank you kita punya offline pergi online ni kan memang lain daripada lain. Saya rasa bukan saya saja Kak Ju. Itu tim lain pun semua melonjak-lonjak Ada yang less than 1 year semua jadi CPM. So kita thank you tau kita punya online ni. So biasalah kalau kita orang tua pun dulu dia tak pandai pakai smartphone kan. Okay. Tapi kena belajar. Sekarang orang tua ke budak kecil pun tahu semua smartphone pakai di hujung jari. So kita pun kena berubah, kena biasakan diri dengan online. Sebenarnya Fiona pun tidak pandai online. Langsung zero buat slide ke apakah. Wah, itu semua permulaan tu memang macam mana ni, sangat mencabar. Tetapi dengan adanya kita punya Datu Desmond punya sistem kan kita macam hari-hari pun kita dekat online, selalu bersemuka dengan kita punya tim. So walaupun jauh, sekarang kan dulu kan kita offline kan selalu nak terbang, pergi sana, pergi sini. Sekarang tak perlu terbang dah, Kazu, dekat Zoom saja. Sebab tu bisnes melonjat-lonjat semua. Lepas tu kita kena train lah actually kita punya tim juga. Kita kena train. So, ada share ke yang ni, ada gambar ke? Ada, sekejap. Orang kata sebut saja ni gambar tak ada kan. Okey, kita tunjuk gambar sikit. Kita belanja. Okey. Sekejap ya. Nampak tak slide? Belum. Belum Sekejap ya. Wah, banyak cakap kita Kazu. Dekat ni kita punya ni. Ya.
Sudah boring tak? Sudah boring ke? Kenapa tak Banyak boleh? love ni dapat ni. Banyak love ah. Banyak love dapat. Itu Thank you everyone yang bagi love, bagi like untuk malam ni. Ajak ramai-ramai lagi. Semua dah terinspirasi dengan Fiona punya gerak kerja. ya, sebenarnya Fiona bukan tak ada pun yang macam sekolah tinggi sangat, tapi itulah kita kena belajar dengan orang lah. Kita ni non-stop study lah. Kita tidak pernah Yes. berhenti belajar. Terus mencari Nampak tak? ilmu. Nampak tak slide? Belum nampak slide, tapi slide yang Tak. next slide belum nampak ikut. Kejap ya. Beginilah kalau kita ni tak pandai ni kena. Ini kan you all tengok inilah pengorbanan Fiona daripada Ya, yang tak pandai ni. tahu tapi belajar juga. Tiba-tiba hang pula kita punya komputer. Mana ni? Okey, nampak tak dia bergerak kejap ya? Nampak? Dia tak pandai pergi besar. Heran lah saya. Okey, bagi begini boleh tak? Boleh. Nampak tak begini? Nampak? Okey, so yang tadi tu ni kita dah tengok dah kan? Betul. Ini dah tengok dah. Ini dah tengok dah. Okey. Tadi nak tunjuk apa Kak Zul tadi cakap saya sudah lupa. Online punya. Online. Ada ke? Inilah online dia. Okey. Okey, apabila kita pergi online, kita punya tim sendiri pun buat training untuk kita punya downline. So kita bagi diorang belajar sendiri ya, suruh buat slide sendiri Kak Zu. Yes, latih jadi leader. Biar diorang bagi diorang kerja sendiri macam mana nak pergi susun semua. So itu tajuk pun kita bagi yang susah-susah punya bagi diorang. Biar diorang betul-betul memang ada buat punya. Nanti kena tanya tak tahu jawab tu bahaya tau Kak Zu. Yes, betul. So ini ada berapa aktiviti ke masa pandemik kan. So memang banyak lagi lah yang speaker-speaker dia ni Kak Zu. Ini baru ini je saya dapat tangkap. Banyak lagi yang dia punya speaker-speaker yang kita buat ni. Kita buat seminggu sekali je. Sebab BO kita pun ada sistem dia yang sudah ada kan. So itu sebab saya training untuk diorang jadi naik pangkat nanti. Macam boleh invite diorang pergi BO punya jadi speaker. Yes, betul. So tapi kita kena train diorang dulu lah. Sebab nanti kan diorang tak biasa dengan grup besar, nanti menggelabah pula diorang. So kita biasakan diorang. So bila diorang sudah biasa, diorang ada confident level diorang. Yes. So yang masa online tu kan Kak Zu, mana sudah? Ini. Kami memang ni masa pandemik ni kan memang upline jadi sengsara lah dekat Semenanjung sini. Sebab dekat Sabah kalau tengok apps jangan semua kosong, merah, out of stock saja. Sampai kita Kak Zu, aduh, belanja ni tengok, belanja JNT punya ni je. Kos dia punya pengantaran, satu karton, 100 lebih Ada yang 300 lebih. Ada yang 300 lebih Kak Zu. Oh my God. So, tak ada pilihan sebab orang nak barang dekat Sabah tu kita tengok tim Calita juga dia nak hantar kepada Tawau, kepada Sandakan. So, memang kami orang cakap kalau kita tak ada teamwork memang susah lah. Yes. Inilah cabaran kami masa ni. Masa pandemik kan. Tapi sekarang sudah okey lah Kak Zu. Sudah ada stok dekat Sabah. Jadi diorang sudah sendiri pergi kadang pergi center siapa yang dekat lah. Okey. Okey. So inilah terjadi kenapa dekat pandemik tu kita train kita punya orang jugalah. Betul sebab apa masa pandemik itulah online ni kan dapat berjumpa ramai. Walaupun yang tak pernah berjumpa pun berjumpa dalam Zoom kan. Senang sebab kita tak perlu berjam kalau kita keluar kan offline kan dengan orang satu hari pun tak habis. Jadi macam kita sebenarnya dekat online ni kita sudah leverage kita punya masa actually. Yes, so betul. Lagi senang buat online daripada offline. Okey, nampak. Tapi jangan tinggal offline. Tapi jangan tinggal offline jugalah. Betul. Kalau ada macam-macam. Cuba Fiona bagi tips lah untuk semua ni nasihat. Apa seronoknya offline, apa seronoknya online ni? Dua-dua tak boleh tinggal. Kenapa? Apa macam cakap dua-dua pun bagus sebenarnya. Dua-dua pun sangat bagus, powerful juga. Tapi kalau offline tu kan dia macam happening skill lah. You boleh rasa itu silaturahim sesama tim lain macam. Sangat akrab sangat orang cakap itulah kita dekat Forever bukan mau jana income je tapi
kita nak kekal kita punya silaturahim kekal selama-lamanya dan bisnes Yes. pun akan kekal selama-lamanya. Yes, yes. Itu penting juga offline tu. Yelah, online kita boleh dekatkan yang mana yang jauh. Betul. Offline kita dapat rapatkan lagi hubungan kita tu kan. Betul. So Sangat rapat. itu penting, jangan tinggal dua-dua. So Yes. bersyukur dengan adanya pandemik dapat berjaya kita hasilkan online tu. Dan thank you juga kepada Sifu yang telah lahirkan platform online ni dalam BO International. Semua Ya, dah betul. melonjak-lonjak Fiona. Sifu dia cepat-cepat bertindak. Terus dia bertindak, Sifu tak tunggu. Bertindak dia cepat-cepat untuk macam mana nak apa. Kalau siapa yang rasa down, ada teppanyaki lagi. Yes, betul. Memang Masa gila, tu kan? memang dahsyat lah kan, teppanyaki. Teppanyaki pun memang membara-bara, membakar semangat masing-masing tau. So, siapa yang macam mungkin semangat dia tak kuat ke apa ke, boleh masuk teppanyaki. Kita ada 3 bahasa kan. So, ada English, ada bahasa Melayu, ada Chinese. So, boleh pergi. Kalau nak tahu lagi bila masa dia, boleh pergi refer Tanya upline upline. masing-masing tu. Memang 1 minggu tu full je kita punya sistem dia. Teppanyaki sistem dia. Okay. Free ya, Kazu, free. Yes, itu yang tak payah bayar. Free. Bersama Tak dengan payah jutawan tapi free. Semua orang yang berjaya dekat Forever, you sudah sangat bertua lah. Kita memang sangat bertua. Okay. Okay, Kak Zu tengok dalam komen ni ada yang cakap, oh samalah kita punya cabaran Fiona. Okay, semua orang sama je kan. So cara kita nak mengatasi macam tak Fion? Cara kita mengatasi tu macam mana? Kita mesti mencari penyelesaian, bukan yang mencari lagi kita macam kasih masalah tu jadi rumit. So kita bagi masalah tu lagi senang. Selesaikan. Okey. Kalau semua dah tengok cabaran tadi kan, lepas tu tengok gerak kerja, tengok macam mana tim bekerjasama, pasti semua orang nak tahu berapa banyak dah ni dapat dekat Forever ni. Nak tengok SS saya dekat ni. Forever. Sebabnya memang Fion, sebabnya Chalita kata apa? Saya tercabar dengan income GLT Fiona katanya. So yang lain pun kena tercabar juga ni nak tahu berapa. Memang Chalita tercabar sebab dia memang dulu kerja itu hotel kan, front office manager. Nama front office manager je, tapi income, tapi kerja 24 hours ada rehat tau. Lepas itulah dia nampak saya buat Forever, dia nampak income saya sebab kita ada grup kan. Dia, sampai Chalita teringin nak left grup tu sebab yang bising betul lah grup ni dia bilang. Tapi dia tercabar sebab tengok, Fiona pakai kasut pocukang je, jual ikan. Tapi income, dia cakap macam tu. So, dia sudahlah. Sekarang dia thank you lah dengan saya. Okay, so saya nak tunjuk ya income-nya. So, memang okay, surprise lah you all. Jeng. Dekat Forever sudah tahun ni masuk 7 tahun. So, memang first year tadi Kak Zu dah cakapkan, saya sudah sapu habis itu insentif. Yes, betul. Ya. Kak Zu yang tak sabar ni, duduk pun tak senang dah ni nak tengok. Nampak tak slide tu? Slide Kak nampak, tapi yang dekat video tadi. Okay, sekejap ya. Ni kan, tadi dah ni kan? Yes, betul. Kak Zu nampak tak? Okay, Nampak you all nampak tak? Ini I tunjuk. I tunjuk ini first year dengan yang latest je. 2016 start. Penat pula nak kira. 2016 start sudah ada income macam tu banyak lah Zu. Yes, betul. Lepas tu ni latest punya 2021 sudah dekat lebih daripada setengah juta 1 tahun tu. Siapa nak bagi sebenarnya duit ni? Betul. Siapa nak bagi? Yes. Saya kerja traditional business pun tak boleh dapat macam ni tau. So memang saya thank you lah kepada customer saya jugalah dekat pasar tu yang jaga kesihatan, ambil produk dengan saya. Okay. Yes. So apa nak cakap dekat you tengok, you dah nampak 2016 sehingga 2021 boleh orang cakap bila kumpul semua tu Kak Zu lebih dekat 2 juta lebih lah saya dapat dekat Forever. 2 juta lebih ya. So kamu sudah nampak saya ada income macam ni, jadi you all kena macam actually orang cakap apa Kak Zu?
This is your future. This is your future. Ambil opportunity, peluang ini untuk bagi peluang Anda belajar dekat Forever. Bagi Betul. masa Anda dalam 1 tahun konsisten. Jangan yang Yes. sekejap buat, sekejap tak buat. Mana ada nampak hasil, betul tak Kazu? Betul, betul. Nanti Ini jadi kita macam konsisten hangat-hangat berapa tai lama? ayam saja. Jangan hangat-hangat tai ayam yang ada orang yang syok-syok saja nak apa kita nak enjoy income tu, betul tak Kak Zu? Yang penting Betul. apa yang kita dah gunakan untuk duit ni untuk apa? Untuk apa Kak Zu? Betul, Okay, nampak? Dah, okey. Nampak. Yang lain pun dah nampak tu, dah terbakar semua. Kalau terbakar bagi api Maka ada kan? ada yang cakap dah jutawan. Yes, dah jutawan dah. Dah jutawan dah, tapi masih pakai kasut pocukang je. Tapi orang dah masih lagi jutawan respect tapi kita. masih di pasar dengan kasut pocukang dia. Ya, orang pun masih respect. Dia cakap, tu masih lagi buat dekat pasar. Actually itu kita buat itu traditional business as our habit tau. Macam kita punya hobi saja sekarang. Yes. Bukan kita macam ingat nak kerja traditional business ni lagi. Tapi kita macam sudah hobi. Husband saya suka dengan ikan. Dia sudah jadi hobi Dia seronok dah. Dah seronok dah. Dia happy dah. Dia macam habit dia dah. So kita Okay. sudah ada macam side income lah yang macam kita cakap kalau kita tak buat traditional pun kita masih ada forever. Macam tu. Yes. Tadi kita tengok duit kan Fion. Ada tak aset-aset yang boleh bakar lagi? Banyak. Ramai dah terbakar dengan duit tadi. Aset-aset pula. Itu kan? bukan duit lepas itu bukan saya cincai-cincai tunjuk saja tahu saya punya income tapi nak tunjuk ni apa sudah buat dengan duit tu. Ada hasil lah, ada hasil lah. Ada hasil tahu. First yang I buat dekat Forever, saya simpan duit saya start daripada 2016 tu saya kumpul sehingga tahun 2019. Rumah besar ni, rumah banglo dan dikirakan banglo ni. Memang banglo lah ni. Okay, nak cerita dekat sini lah. You nampak tak ibu bapa saya? Nampak tak senyuman mereka? Nampak tak senyuman mereka macam mana? Happy gila lah. Happy gila kan? Tapi sorry lah Kazu, saya macam ada touching sikit lah sebab saya jauh dengan keluarga. Yes, jauh. So, tahun, you punya perasaan dengan mereka sangat jauh. So, saya punya perasaan di sini, macam mana cakap siapa yang jauh dengan keluarga memang you tahulah perasaannya macam. Yes, betul. So, lagi pun saya mengalami keluarga kami dulu bukannya kaya sangat. Memang rumah kami zing saja. Kalau ada adik-beradik saya tengok sekarang ada bapak saya pun ada Facebook juga, dia pandai juga tengok juga ni. Harap dia tengok lah. So dia macam rasa bangga dan orang cakap tidak salah melahirkan anak yang macam begini. So mungkin anda semua pun mungkin boleh tunjukkan satu hari nanti tahu yang kamu boleh berjaya dekat Forever dan bagi kepada ibu bapa kamu. So 1 biji rumah ni saja. Belum campur perabot apa semua. Siapa yang engineer ke arkitek? Arkitek yang pandai kira-kira. Kira-kira rumah ni berapa harga? Berapa harga? Coba kena tahu square feet tu, kena tahu square feet. Rumah. Square feet. I tak nak bagi square feet. Dia tengok je pun dia tahu dah Kazu. Ada orang yang pandai tu, dia tengok pun dia tahu dah. Betul. Cakap square feet, dia tahu dah rumah tu harga berapa. Lain lagi nak beli bukan banglo ni Fiona, ini mansion. Ini saya punya mak yang sendiri mau macam ni punya. Semua ada yang bagi design, dia bagi design. So kita bagilah. Saya tak ada masuk campur tentang rumah ni. So you nak buat apa je. So nak duit transfer, macam itulah saya. Rumah ni dia 8 bulan lah Kazu, dia punya persiapan selama 8 bulan lah. So kalau kamu tengok saya punya mak sama bapak dia punya senyuman tu kan, aduh. Memang dia rasa macam mana anak dia. So saya selalu support nangis. Sekarang saya tak mau nangis lah. Saya mau bagi kamu semangat sebenarnya. Nak bagi semangat lah. Betul. Okay, buat Forever betul-betul memang akan tercapai. Follow mentor yang bagus, di dalam circle yang bagus. So, memang tidak mustahil. Kamu pun boleh buat macam ni. Betul. Okay, selain pada rumah ni, Kak Zul. Ada lagi. Dapat bangga jugalah ini. Ini hadiah untuk suami kot. Ini hadiah Harley Davidson kepada husband saya. So,
memang sudah dia suka pergi ride kan, so bagi dia pergi ride lah. Saya takut tahu sebab kaki saya pun bergegar naik heli itu. Pergi ambil heli itu pun balik dari Damansara begini lagi. Ayo, saya cakap sudahlah 1 kali saja saya naik. Kalau dekat-dekat boleh lah, kalau saya jauh-jauh saya tak naik. berapa lah. So, dia pergi dengan kawan lah, pergi mana-mana. So bagi dia pergilah. So lagi yang baru-baru tu Kazu, bila kita sudah jadi supplier manager, kita jadi supplier manager kan. So income tu lagi meletup kan. Husband saya pun sudah dia sudah fire sebab dibakar oleh kita punya PCM jakitan tau. Jakitan sebenarnya jakitan yang bakar dia ni nak minta beli ni Mercedes. Jakitan pergi ni bawa kereta dia dekat sini dikasih itulah husband saya. Besoknya terus telefon Wilfred, jom kita pergi tengok kereta. Dengan Shalita sekali tu. Dengan CBM Shalita. Ni Fiona, yang penting nak tengok kereta pun panggil apply. Dia bawa Wilfred. Lepas tu bawa lagi Shalita. Shalita pun pergi. Kita tengok test drive. Itu kita punya husband dua-dua pun satu kapal. Husband saya dengan husband Shalita satu kepala. Wah, terus sign on the spot lagi. Aduh. Tapi best kan? Tapi ya Kak dekat Forever memang semua macam petik jari je. Itulah beli kereta macam beli sayur dengan beli ikan dekat pasar. Ya Kazu, yang penting kan Kazu, kalau kamu search number ni kan G93 kan special tau number ni. Number ni pun kan mahal mahal memang saya tengok alphabet dia kan ada yang sesuai dengan apa yang saya punya perasaan. So saya tengok G. G is for George. So it's for my husband. So harga dia berapa tahu? Siapa nak tahu harga plate number tu? Harga nombor plate je. Harga kereta tu tak payahlah. You all mesti dah tahu harga nombor plate saja. Baik. Harga plate saja tu kan. Ini plate saja dia punya harga more than 10k more than 10,000. Bukan senang nak dapat G-string. Jangan main-main. More than 1,000 lah dia punya harga. Siapa yang berani beli? Ini dahsyat ni, ini dahsyat. Actually kita bukan nak action ke nak tunjuk show off kita ni apa, tapi Forever memang boleh bagi kita. Crazy. Kalau you nak macam ni, you kena betul-betul lah buat Forever kan Kak Zul? Yes, betul. Okay, last nak tunjuk ni kami punya homestay lah. Oh, ini Fiona punya sendiri homestay? Ya, homestay sendiri dekat Nilai. So, ini ada 3 bilik lah. Ada master, ada queen, ada single bedroom lah. So, ini yang depan punya lah. Ruang tamu dengan dining ni ya. So, ini pun hasil daripada Forever juga. Actually yang apa tu dia beli apartment ni dia bukan hasil Forever. Tapi decoration saja. Decoration dekat dalam tu semua. Semua hasil daripada Forever. More than 50k lah kita deco dekat dalam dia. Duit Forever juga. So kan kita orang cakap invest, kita boleh buat duit balik. Kita buat homestay, dapat duit balik. Betul. Jadi investor kan. Actually ada lagi saya beli satu itu apa resident. Tapi saya sudah bayar habis dia punya 2 tahun punya down payment dia sebab dia ada bagi rumah. Resident tu tak siap lagi, harga dia 400 lebih. Masa pandemik juga tahun 2020 saya beli. Actually suka-suka je. Senang cerita setengah juta. Setengah juta. Actually suka-suka je keluar dengan kawan tu. Lepas tu isi-isi borang, lepas tu dia cakap boleh. Terus diterima. Bukan biasa-biasa, bonus racket Forever memang boleh pakai punya. Nampak tak? Nampak saja income monthly tu orang pun sudah, cepat-cepat dia tarik kita. Ada lagi ke Fiona? Dah terbakar ni, ada lagi ke? In future ada lagi sebab saya dalam future saya ada memang sudah nak fikir nak beli tanah lah, nak beli tanah untuk buat something macam bagi sewa jugalah, macam buat rumah sewa macam itulah. So memang ini dalam saya punya genggaman dah. Saya nak cari tanah, beli tanah buat benda tu. Dan ada yang sudah sign kontrak lagi tu Kak Zu. Tapi ini surprise lah. Tak boleh cakap sini. Nanti orang boleh cakap. Nanti ya. Itu tak boleh cakap lah. Nanti itu surprise for someone special. Wow. Benda tu dah approve dah. So nanti kita tengoklah surprise dia. Nanti kalau you all nak tahu surprise,
Dah tengok dekat Facebook je. Itu penting ya. Banyak tau. Sajalah. Okey, kalau you all tengok nampak tak? Daripada pencapaian sebagai seorang FBO yang beliau dah kejar semua insentif dalam Forever ni, alhamdulillah. Dan bukan itu saja, beliau dapat income. Dengan income tu juga beliau dapat aset. Dan dapat aset tu juga beliau boleh buat duit lagi. Nampak tak? Daripada beliau adalah seorang business. Kita kalau tengok balik kita punya ESBI tu kan dah Robert T. Kiyosaki duduk berniaga sendiri, lepas tu Fiona berubah menjadi business owner. Dah jadi business owner, boleh jadi investor pula tu. Bukan calang-calang Bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Okey. Kalau kita tengok kan kejayaan Fiona ni, pasti Fiona ada strategi macam mana nak naikkan semangat tim kan. Macam tahun lepas je ada 3 orang CBM yang naik jadi CBM, manager yang naik CBM. So macam mana Fiona boleh naikkan semangat dia orang ni? Okey, F2D, okey orang ni naik CBM, okey macam mana naikkan semangat dia orang ni? Biasalah kalau semangat dia kan Kak Zu. Kita ni kan sudah dekat sebab Fiona kan baru-baru juga dapat naik supplier manager, lepas tu dapat lagi CBM level tu kan. So actually cabaran tu sangat juga bukan orang, saya rasa orang pun semua ada cabaran dia. So memang cabaran dia sangat itu tahu, tapi itu kita kena goal setting kita dari awal tahun lagi tahu. Buat apa. So gerak kerja tu daripada awal tahun, bukan ujung tahun baru nak nak kejar. So kita dari awal tahun lagi sudah bagi tahu awal-awal you nak kejar, kita macam teamwork lah, you nak bagi you nak fight apa, so you perlu buat ni. So saya apa yang saya buatkan Kak Zu, saya suruh I punya manager semua, leader buat grup masing-masing yang PNM masing-masing so supaya orang dapat PNM orang tu maintain dia orang cakap so standard yang setiap bulan sampai dia tidak rushing lah macam ujung tahun baru nak kejar banyak, tidak. So dari situ saya dapat monitor setiap bulan orang punya aktiviti lah. So apa yang ada masalah kita kena cepat-cepat bertindak, bagi tahu orang. So apa masalah grup kamu, apa masalah, so kena apalah. So saya setiap dalam orang punya grup tu ada dekat grup tu, so saya monitor lah siapa yang ada masalah. Kadang-kadang ni ada grup yang sangat power tau, jadi kita screenshot dekat buang dekat sini yang grup yang down, so kasih api, you tengok orang punya wow hebat, so berapi lagi di sana Kak Zu. Begitu sebenarnya kita nak apa. I nampak lah dekat situ apa yang saya buatkan memang membantu. Kalau kita separatkan dia punya grup, lepas tu grup ni buat hebat, ni macam kurang sikit, kita kasih api dia masuk sana. So memang terikut tau, macam berjangkit, macam virus. Betul, Forever tu virus. So itu yang saya buat lah sepanjang pandemik tu, memang itu yang saya buat. So always keep in touch dengan diorang lah. Okey. Macam mana pula kalau Kak Zu tengok kan dalam Facebook Fiona kan pergi beli reward macam tu, ada ke? Ada. Kita tahun 2021 Kak Zu ada 11 orang mencapai F2D. Jadi orang tengok kita pergi beli tu pen kan, Mont Blanc kan, beli sayur juga. Beli sayur aja. Harga Mont Blanc tu biasa-biasa kan, 1,000 satu. So 11 orang qualifier, memang dahsyat lah. So memang orang cakap Forever memang amazing. Crazy people crazy people make money, dia cakap. Yes, betul. Yang tu ada gambar ke Fion? Itu tak ada gambar, boleh tengok dekat Facebook saya lah. Okey. Tapi saya nak tunjuk gambar yang saya punya tim, boleh tak? Boleh. Nanti I cerita sikit tentang dia orang punya ni. Sekejap ya. So memang selain daripada tu, kita macam selalu bawa dia orang macam pergi event lah. Nampak tak Kak Zu? Okay, so kita walaupun tidak macam dia orang tidak pergi ambil reward, tapi kita kena invite dia orang, sebab lepas daripada itu event di sana dia orang akan terbakar dan pergi buat. So saya selalu bawa dia orang masuk event, event company ataupun event daripada BO lah. Daripada BO tu yang macam kita ada ni kan, ni kita ada BO dinner kan.
So ada recognition daripada HQ juga. So bila kita bawa dia orang, ini pun nih, ini kan manager juga nih, Jennifer ni kan, one of the manager yang dia ni actually dia deep line kepada saya, deep line of manager, tapi manager atas tu dia tak buat, so dia jumping. Sebab tu saya boleh jadi supplier manager sebab saya akan monitor dekat FLP 360 siapa punya FLP 360 memang membantu kita. So siapa yang belum subscribe mesti subscribe. You boleh tengok you punya deep line, siapa yang ada potential, you kena go grab sama dia. Macam kita correct diamond. Itulah jadi dia supplier tu, supplier manager. Kita correct ke bawah, dapatlah itu. Jadi Diamond. gold miner, jadi gold miner. Ya, jadi gold. So kita kena bawa orang kepada event-event lah. So itulah yang tadi I kena beritahu. Walaupun ada yang tidak mencapai insentif, tapi you bawa mereka pergi tengok environment tu. Yes. Memang dorang akan nampak terbakar dan balik saja mesti buatnya. Betul tu Fion. Itu pengalaman Kak Zu sendiri tu. Pergi kan, betul tak? 2020 masa tu tak ada apa-apa lagi, baru nak naik supervisor. Alhamdulillah sekarang. Betul, banyak yang macam tu. Tapi lama-lama dorang memang terbakar kan? Yes, buat. betul. Jangan tunggu ada kejayaan, ada je peluang pergi. Yes, jangan tunggu yang you nak berjaya baru nak itu. Tak. Jangan rasa malu-malu, alamak saya kecil lagi tak boleh, jangan. Nanti Okey, rugi. Kak Zu tadi nak tengok lagi kan satu tadi leg. Satu lagi lah, satu saja slide lah, satu lagi slide. Sorry. Satu lagi slide daripada saya. Yang pencapaian itu level 2. Level 2. Okay, so nampak tak? Kak Zu? Slide nampak? Okay. Yang ni. Slide nampak. Okay. So inilah pencapaian level 2 saya. Saya memang pergi monitor lah diorang punya. Of course kalau direct manager kita boleh monitor lah. Tapi kalau deep line sudah, itu kerja yang manager di atas. Kau tak perlu susah-susah nak pergi deep kan. Betul. So you kena jaga yang you punya direct tu. Tapi kalau ada masalah, kalau yang deep pun ada masalah, kita kena pergi jugalah. Yes, betul. Betul tak? So inilah, nampak sudah kan siapa saya punya direct manager. Yes, direct CBM ni So yang ketiga ni, yang ni nama apa ni, Jennifer binti Sameh ni, dia inilah lain yang bukan saya punya direct sebenarnya. Dia adalah deep, ada dua. Dia ada dua manager. Dia adalah yang ketiga sebenarnya. Cicit lah, ini cicit Fiona. Cicit lah, tapi dia yang aktif. So dia bila dia sudah capai terus direct kepada saya, supaya manager jadilah. Si tengok tu itu penting rules tadi kan Fion kan. Bila betul. Kita nak berkembang dalam bisnes ni, rules nombor 8 tengok, nombor 7. Dia cek, ada sampai dalam lagi ni. Ada pula, tarik. Kena tahu tu rules 1 to 8. Okay. Yes. Siapa yang tak nak buat lagi, okey, letak tepi. Kita rehatkan dia dulu. Yang mana nak betul. Kita tarik ya kan. Siapa yang nak berhenti tu, kalau you nak berhenti, tak ada masalah, kita tak ada efek tau, betul tak? So kita masih ada banyak lagi orang yang betul-betul nak buat. So kalau you nak buat, kita sama-sama buat. Kalau you main-main, okay, kita tak boleh tolong tau. Tak boleh tunggu. Kita nak tolong orang yang committed saja. Yes, kalau betul. Tidak committed, susah. Nanti kita pun akan lambat mencapai sebab kita sudah rancang dari awal sampai akhir. Kena betul-betul rancang. Okey. So, Fiona banyak kan tadi. Lamanya kita bukan pencapaian Fiona je tapi pencapaian downline juga. So, tahun 2022, 2023 apa matlamat Fiona yang nak dicapai? Okey, so memang tidak salah kalau kita semua ada matlamat masing-masing, kita punya goal setting masing-masing. Tidak salah kalau you tulis saja. Tak capai tak apa, tapi you kena tulis apa yang you nak. Bila you sudah tulis you tahu you punya direction ke mana. Yes. You tak capai pun actually you sudah berusaha sehabis baik, tapi you boleh tengok you punya direction dekat mana. Kalau you sekarang langsung tulis, minta maaf lah, memang you punya hala 7 macam B, dia blur. So saya punya hala 7 untuk matlamat saya pada tahun 22 ini dengan yang 23 tu kan. Sebab
tahun ini saya cabar diri saya sendiri untuk capai level 3 Kak Zu. Wow. Sebab bukan saya yang nak capai ini sebenarnya, tapi saya ada leg yang cakap kami nak betul-betul nak jadi CPM. Diorang tercabar kepada orang baru sebenarnya. Yes. Diorang masih baru, tapi diorang boleh buat. Kenapa sih sudah lama tak boleh jadi? Sana kita pun berterima kasih kepada semua orang baru. Yes. Capai itu, you sudah kasih bakar I punya orang. You Betul. sudah nampak, tengok cara kerja diorang macam mana, follow. So kalau you nak betul-betul nak capai, jom sama-sama sekali teamwork. So itu yang kita akan otomatik pun boleh jadi macam naik tau Kak Zu kalau kita tolong kita punya. So itu CPM level 3 memang kita nak capai tahun ini. So saya akan bawa 10 orang CPM level 1. Siapa yang dekat I punya tim dekat dalam ni 10 orang CPM tu siapa? Tengok diri anda. Walaupun tidak tercapai tapi kita sudah kita sudah lakar awal-awal sebab saya sebelum awal tahun pun Kak Zu, hujung tahun yang 2021 tu kita dah rancang dah. Okay, so tahun tu lebih awal lah. So start strong 2022 lah. Ya, lepas tu saya nak bawa satu orang CPM level 2. Okay? Nak bawa 10 pack local incentive trip yang 2 pack punya. Okay. Dan nak bawa 5 orang yang local incentive punya untuk yang satu pack. Okay. Nak lahirkan banyak F2D, nak lahirkan banyak recognized manager. Yang penting Kak Zu, satu, I nak cabar diri saya nak naik kepada Diamond Sapphire Manager. Wah. Amin. So, amin. Semua aminkan amin. Fiona punya matlamat dan impian tadi tu, sebab bukan impian dia tapi impian downline dia juga. And then of course lah dengan dia perlukan bantuan dia punya upline, dia punya mentor dan juga sideline. Sebab tadi kan Fiona ada share, saya untuk orang baru untuk bakar saya punya team. So kita thank you orang baru. Thank you orang baru. So kita pun sekarang ramai-ramai kita tengah leveragekan Fiona ni. Itu yang bestnya dekat network ni, kita boleh leverage. Kita leveragekan Fiona untuk kita punya team juga kan. Sebab tu Kak seronok kalau interview leader-leader ni. Okay, itu matlamat Fiona. Sekarang ni untuk kata-kata akhir lah. Apa tips ataupun pesanan yang boleh Fiona bagikan untuk semua sekarang yang bersama dengan kita ni, tak kira lah orang baru ke, orang lama ke, apa yang dia orang perlu pegang? Okay, actually tips ni kan semua sama je dengan yang macam leader-leader biasa tu, semua pun sama je. Tapi apa yang saya perlu tekankan adalah you all jangan pilih orang lah, jangan pilih orang semasa anda buat bisnes ni. Macam you share saja kepada semua orang. So be real on you, share on your own testimony. Kena pakai produk, jangan you tak ada pakai produk tapi you pergi cakap orang lain tapi you tak pakai produk. So memang orang tak nampak keikhlasan langsung. Okay, so apa lagi nak pesan, follow kita punya BO system sebab memang free for you all. Kalau you betul-betul pergi belajar, you pergi masuk itu kelas, sebab kelas bukannya 1 hari, dia bagi you 1 jam setengah 2 jam saja. Takkan you tak nak pergi tambah you punya ilmu untuk masih bangkitkan kamu punya business. So secara free. Kalau ada yang orang belajar dekat luar tu kan yang membayar banyak-banyak tapi tiada pun result. So dekat Forever banyak dah keputusan orang sini sangat bagus. Just follow the system, dorang punya result semua pun bagus. Tidak perlu apa-apa modal yang banyak pun. Okay, so pesanan saya lagi apa? Kena jaga silaturahim sesama downline, upline, sideline. Okay, jangan bercakap negatif. Okay, kena bercakap positif saja. Mindset kena betul. Okay, kalau ada kesilapan apa-apa, sila berinteraksi antara you punya upline ke yang you pernah ada buat salah apa kan. Jangan buat masalah tu jadi rumit. Sebab kalau you jadi rumit lagi kan, you tak akan pergi atas. So kita dalam tim ni kita kena apa, win-win. Ada tu kena cakap win-win. You menang, saya pun menang. Tak ada dekat Forever ni you menang, you kalah, tak ada. So kita kena jadi menang dan menang. So memang thank you lah Datuk Desmond sebab memang sayang sangat kita semua. I love you Datuk. I love you very much. So apalagi nak pesan lah. Memang pesanan ni memang banyak lah. Apalagi kena ikut cakap upline.
ikut upline yang betul lah, jangan ikut cakap upline yang tiada result. Nanti you pun jatuh. So kena follow yang ada result. So bekerja sama. Yang penting kena jaga harmoni lah actually. Yes. Kita punya keharmonian sesama kita punya tim. So jaga keharmonian, okay? Supaya anda memang berjaya dengan Forever. Tengok saya happy go lucky je. Happy go lucky je. Tapi kalau memang you tak ada itu masalah semua dekat belakang, I tak bagi tengok. Sebab kalau saya bagi tengok nanti tim saya pun akan begitu. Yes, So kita selalu kata jangan bawa itu masalah kepada kita punya tim lah. So kena buang kan. So actually banyaklah kita punya tips sebenarnya nak bagi diorang ni. Belajar betul-betul. Actually is belajar lah, kena jangan berhenti belajar. So selalu kena kosongkan gelas. Kosongkan gelas kamu. So kalau nak pergi jauh, ikutlah macam kami semua yang leader-leader ni semua. Ikut macam kami. Itu saja pesanan saya kepada semua. Harap kamu boleh buat, walaupun siapa yang sini ada buat traditional business, kamu boleh buat part time saja business ni. Sebab saya pun sebagai part timer saja tapi berjaya dekat Forever. Okay? Yes. So actually saya pun dulu tak pandai bercakap tapi sekarang pandai bercakap. Terlebih cakap sudah. Terlebih cakap sudah, mau 2 jam sudah. So ya, ambil masa yang sangat banyak sebab kami memang tak ada pun plan yang nak cakap you nak soal apa saya jawab apa, kita spontan sajalah gitu. Okey, nampak tak, dapat tak banyak tips daripada Sapphire Manager Fiona Bozo kita. So you all kena take note semua benda-benda ni. Yang penting, okay, first of all, orang baru jaga rules 1 to 8, especially 1 to 3. Jangan putus asa, jangan bersendirian, jangan berfikiran negatif, sentiasa positif. Okay, lepas tu kena kosongkan gelas. Sentiasa bersama dengan leader, sentiasa bersama dengan mentor yang follow sistem, yang ada kejayaan supaya anda pun sama-sama macam mereka. Okay, and then jangan lupa juga kita di Forever ni bukan engkau tengok aku menang saja, tak. Dekat sini kita nak win-win situation supaya sama-sama berjaya. Okay, so itu saja daripada Kak Zu dan juga Fiona pada malam ni. Dan Kak Zu doakan segala Fiona punya matlamat impian tadi akan lebih berjaya, okey, untuk tahun 2022 dan 2023. Dan akhir kata daripada Kak Zu sendiri, Kak Zu nak ucapkan terima kasih kepada founder BO International 9333 Sifu Dato' Desmond Kon dan Simu Dating Grace yang mana telah memberi ruang dan peluang yang sangat best pada malam ni untuk kita kupaskan kejayaan Sapphire Manager Fiona Bozo kita yang mana telah memberi inspirasi kepada semua. Okey Fion, apa kata kita akhiri kita punya FB Live malam ni dengan kita punya laungan semangat Yes No Limit Go 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 Millionaire sebanyak 3 kali, boleh? Boleh. Jom. Okey. You punya video mana? Sorry, my tadi komputer sudah shut down. Okey. So, sekejap ya. Okey, jom. Okey, jom. 1, 2, 3. Yes, Yeah. No Limit. Go, go, go. Go, go, go. Millionaire.